Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini, siaran 18 Mac 2021 hari Khamis. Anda bersama saya Hawa dan juga Fahrin. Cukup teruja saya pada ni kembali bersiaran bersama dengan adik manis saya ni, Hawa Rizwana Rizwan. Merah kita hari ini ya. Untuk mengetengahkan satu lagi topik yang menarik hari ini khas untuk wanita. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami di hari yang cukup ceria ini. Tetapi seperti biasa, izinkan kami untuk berkongsi dengan anda tentang statistik dan situasi terkini pandemik COVID-19 di negara kita. Kerana ini sangat perlu, Hawa, untuk kita sentiasa memastikan para penonton wanita hari ini sentiasa peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita, terutamanya tentang COVID-19 ini. Baik, ini dia status terkini di mana kalau setiap hari kita akan merujuk kepada kes baru 1,219 dan suatu juga yang sentiasa positif adalah setiap hari kita lihat kes sembuh baru melebihi daripada kes baharu. Ya, dan duka cita dimaklumkan jumlah kematian baharu adalah sebanyak 2. Takziah kita ucapkan kepada kaum keluarga mereka. Oleh itu, sentiasa kami di Wanita Hari Ini ingin ingatkan kepada anda supaya sentiasa menjaga diri, sentiasa patuh kepada SOP yang ditetapkan. Jika anda mempunyai kekeliruan berkenaan dengan SOP-SOP yang terkini, anda boleh terus saja ke laman web Majlis Keselamatan Negara untuk mendapat penjelasan yang lebih terperinci. Okey, namun Hawa, daripada apa yang kita saksikan sekarang ini adalah tentang kewujudan kluster-kluster baharu. Okey, baik, walaupun dalam tempoh ataupun apa yang kita rujuk tadi, keadaan semakin stabil, semakin positif, namun bagi mereka yang berada di dalam kelompok kluster baharu ini, kami sangat-sangat berharap anda terus menjaga SOP dan terus menjaga diri anda dan patuh pada arahan. Kerana inilah yang akan memastikan keadaan akan sentiasa stabil, sihat, dan ini yang kita mahukan kalau boleh secepat mungkin statistik ini terus diturunkan. Kalau boleh, kembalilah kepada 1 digit, kembalilah kepada 0 dan kita menanglah dalam COVID-19 ini sebenarnya, Hawa. Betul, sama-sama kita boleh lawan virus COVID-19 ini. Oleh itu, kalau kita lihat dekat kluster baru ni, antaranya kluster di tempat kerja, komuniti. Oleh itu, sebab itulah kami di sini sentiasa ingatkan anda supaya sentiasa membasuh tangan, jangan lupa untuk memakai pelitup hidung dan mulut sebab kita sama-sama mahu turun ke angka 0. Dan saya pun tak sabar sebenarnya, Hawa, untuk pada suatu hari nanti kita tak perlu lagi pakai pelindung muka ni bila kita bersiaran ni. Okey. Baik, itu tentang COVID-19, tetapi semalam ada sesuatu yang telah tular, Hawa, yang saya kira sebenarnya memeranjatkan dan harus sangat-sangat diberi perhatian oleh masyarakat tentang isu ini. Pada semalam dilaporkan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun cuba membunuh diri, Hawa. Seperti mana kita saksikan sekarang ni. Usia cukup muda, 16 tahun, dan difahamkan remaja ini sedang menjalani rawatan bagi kemurungan dan tidak berpuas hati dengan tindakan bapanya merampas telefon bimbit miliknya. Ditegur oleh bapa kerana kerap bermain telefon bimbit dan kemudiannya mengambil keputusan untuk terjun dari jejambat. Apabila polis tiba, dapati beliau dalam keadaan tidak stabil. Baik, visual yang anda saksikan ini adalah merupakan jejambat di kilometer 46 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, berhampiran Bukit Tinggi, Bentong. Kira-kira 215 km dari ibu kota. Okey, apa yang kita saksikan di sini sebenarnya? Okey, ini ada satu situasi yang pada saya sangat genting, Hawa. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi isu, remaja 16 tahun ditegur bermain gadget, bermain permainan video sehingga ke tahap mengalami depresi. Jadi kenapa saya katakan masyarakat, para ibu bapa perlu memandang serius perkara ini, hal gadget ini, keseimbangan di antara kehidupan sosial dan juga penggunaan gadget ini haruslah orang kata diberi perhatian yang sangat serius. Ya, sebenarnya banyak kebaikan penggunaan gadget ini, terutamanya dalam pembelajaran untuk mendapat info-info terkini. Tetapi oleh itu sangat penting untuk ibu bapa sentiasa pantau kepada anak-anak mereka tentang penggunaan mereka.
tahap penggunaan mereka. Janganlah apabila terjadi kesan yang begitu ekstrim seperti tadi ini, barulah ibu bapa mahu mengambil tindakan selanjutnya ataupun menyesal pula. Tadi tengok situasi tadi tu memang sangat-sangat menyeramkan lah sebenarnya kan. Okey, baik. Ini sesuatu yang ingin kami kongsikan juga daripada Lactogrow. Hari ini tips nombor 57. Belajar main ting-ting. Awak tahu ting-ting? Okey. Tak main. Baik. Nestle Lactogrow berkongsi aktiviti ini agar permainan tradisional dapat diwarisi dan satu keluarga pun erat bersama. Tip inspirasi Grow Happy nombor 57 ini belajar main ting-ting. Permainan tradisi yang mesti diwarisi agar sentiasa diingati oleh generasi muda. Inilah tugas papa dan mama untuk sama-sama perkenalkan permainan ini kepada si manja. Alah, senang je kan? Janji ada tempat lapang untuk bermain ting-ting ni. Si manja akan seronok bermain jika perutnya selesa. Nasib baik ada Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk bantu keselesaan perutnya. Keceriaan si manja bermula dari perut yang selesa. Okey, itu dia Lactogrow. Sila Grow Happy. Okey. Baik, dan seterusnya juga ini suatu yang menjadi perhatian perbualan setiap hujung minggu, iaitu sebuah rancangan yang cukup menarik di TV3 iaitu Family Duo. Sebuah rancangan realiti Malaysia 2021 yang disiarkan di TV3 bermula 14 Februari yang lalu, menampilkan selebriti popular tanah air bersama ahli keluarga, saudara mara dan menunjukkan bakat nyanyian masing-masing. Dan rakan kita sebenarnya mengajarkan rancangan ini Uyaina Arsyad dan juga jurinya Didi Alias dan juga Mark Adam. Baik, dan kita ada rakan selebriti kita dalam talian sekarang ini telah pun bersedia, iaitu Hefni Saad. Hefni, Assalamualaikum. Assalamualaikum Hefni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hefni. Tengah-tengah hari ni pun nampak kacak, nampak handsome juga walaupun kat rumah Hefni. Akbar, kat rumah ni bang. Okey. Arsenal. Tak sabar nak dengar Hefni menyanyi. Tapi sebelum itulah, macam mana Hefni boleh terbuka hati nak sertai Family Duo ini, Hefni? Rasanya macam kena game . Kenapa pula? Sebab mula-mula masa diorang call tu, diorang kata ni program ni suka-suka program karaoke dengan family. Kita pun bolehlah karaoke dengan family kan. Yang masuk siapa? Dia ada sebut-sebut nama antara beberapa yang masuk tu yang kita tahu, okey ni bukan penyanyi. Bolehlah ni kan, kita suka-suka. Tapi bila dah pergi tu, semua penyanyi tau episod kita tu. Okey, so, tapi tak apa Hefni. Pasal ini dia punya persembahan tu 70%. Vokal 30%. Tak percaya tanya Mak Adam dengan Mami Didi. Okey. Itulah diberitahu macam tu juga. Tapi tak apa. Kita nak tanya juga, Hefni bila dah tengok macam tu semua dijemput dan akan menjadi peserta, apa persediaan? Ada tak buat sebarang persediaan? Dan kalau tak kisah berkongsi, bergandingan dengan siapa? Saya untuk minggu ni, hari Ahad ni kita punya episod dengan sepupu. Saya bergandingan dengan sepupu saya lah. Nama dia Kikin, kita panggil Kikin. So persediaan tu memang kena bersedia lah. Kita memang tak ada kelas vokal ke apa semua macam Kikin dia, sebab dia memang dia basic menyanyi, dia pun masuk kelas vokal semua. So saya banyak praktis dengan dia jugalah. Praktis bukanlah secara depan-depan sebab kita orang duduk jauh. So kita macam dalam video macam tu je lah, macam gini lah. Okey, menarik tu. Okey. Apa lagu yang menjadi pilihan Hefni? Lagu dia ada dua session Satu session yang kita buat recording. Saya nyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lepas tu lagu-lagu karaoke kan bang kan. Lepas tu lagu untuk konsert live tu, untuk live record tu, untuk atas stage tu kita nyanyikan lagu rancak sikit lah, lagu daripada Crystal, lagu Resam Pak Belalang. Wah. Okey, dan kalau kita lihatlah sebenarnya kan, kalau kita tengok macam Hefni kata tadi, pencabar-pencabar lain semua adalah penyanyi dan sebagainya kan. Kan. Okey, tapi apa yang Hefni rasakan Family Duo ni sebenarnya sangat menarik dan berbeza daripada program-program yang lain yang harus ditonton oleh penonton kita sebenarnya ni? Program ni memang jauh berbeza lah dengan program-program menyanyi yang pernah ada dekat Malaysia ni saya rasa. Sebab yang ini kita tunjukkan macam mana
macam yang Abang Farid cakap tadi kan, persembahan tu 70% kira. So yang paling pentingnya kita punya persembahan, showmanship tu atas pentas kita. Betul. Dengan sepupu ke, dengan isteri ke, dengan adik-beradik ke, dengan mak ayah ke. Dia berlainan episod, berlainan dia punya tema kan. Jadi satu benda yang berbeza, kita boleh tengoklah personality tu dengan ahli keluarga dia sendiri, macam mana dia perform atas stage. Kalau sebelum ni mungkin kita tengok dia seorang-seorang, tapi ni dia dengan keluarga dia. Tak apa Hamni, gunakan kelebihan anda sebagai seorang pelakon pengacara untuk bagi showmanship terbaik. InsyaAllah. Okey Hamni, kita ucapkan selamat berjaya untuk family duo. Kami tak sabar untuk menyaksikan anda nanti. Terima kasih Hamni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa tengok. Okey. Baiklah, itu dia family duo ya. Lepas ni Fahdin mungkin? Tak tahu. Belum ada jemputan. Kalau ada saya fikir boleh ke menyanyi. Okey, baiklah. Kami di Wanita hari ini pastinya setiap hari akan memberi informasi kepada anda. Dan topik pilihan pada hari ini adalah mengenai kesedaran endometriosis. Okey, satu penyakit yang berkaitan dengan wanita yang saya kira setelah saya buat sedikit rujukan ringkas, ini adalah satu penyakit yang sebenarnya wanita kadang-kadang tersalah faham dan tidak tahu. Hawa Mungkin saya ringkas kalau Hawa boleh menceritakan tentang ini. Secara ringkasnya apa yang sebelum kita bincang dengan doktor nanti. Sebagai penjelasannya, dia merupakan antara pendarahan wanita. Biasanya apabila wanita datang haid kan, darah itu akan keluar. Namun maaf jika saya salah, tapi endometriosis ini apabila darah-darah kotor itu ke organ lain. Tapi dan memberi satu implikasi negatif kepada kesihatan kita yang kronik barangkali. Okey, tak apa, itu akan kita perjelaskan sebentar saja lagi bersama dengan doktor yang akan berada dalam talian sebentar saja lagi. Tapi sekiranya anda para wanita di luar sana, tidak kira mungkin lelaki juga, ingin bertanyakan sebarang soalan atau memberi pendapat, ada sebarang masalah, sila ke Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 atau ke Instagram kami WHI TV3. Cukup menarik kerana percayalah kata-kata saya, kerana wanita selalu tersalah tafsir, tersalah erti tentang masalah penyakit mereka. Kesedaran endometriosis. Okey, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Saya tak berapa tahu tapi saya pernah dengar. Endometriosis adalah penyakit yang melibatkan wanita di mana tisu dalam rahim tumbuh di luar rahim. Namun kelamaan terbentuk yeast di mana ia boleh menyebabkan kesakitan terutama semasa senggugur yang teruk. Dan ia juga boleh menyebabkan masalah kesuburan dan keguguran. Saya tak adalah tahu banyak tentang endometriosis ni, tapi apa yang saya tahu, endometriosis ni ialah satu lapisan tisu yang terbentuk di luar rahim dan menyebabkan seseorang itu mengalami senggugut yang teruk. Antara salah satu kesannya lah. Saya jarang dengar penyakit ni, tapi saya dah ada terbaca penyakit ni boleh membentuk sis di dalam ataupun di luar rahim. Sedetailnya saya tak tahu. Saya harap perbincangan hari ini dapat memberi manfaat untuk saya, petunjuk sekiranya berlaku kepada diri saya dan wanita-wanita di luar sana. Hari ini. Dianggap remeh dan kurangnya kesedaran antara faktor utama masalah endometriosis sering diambil mudah oleh para wanita. Wanita yang sihat biasanya akan menghadapi gejala sampingan seperti senggugut sewaktu kedatangan haid. Namun bagi pesakit endometriosis, mereka akan mengalami kesakitan melampau serta pendarahan yang luar biasa. Endometriosis berlaku apabila lapisan tisu yang biasanya menyeliputi bahagian dalam rahim tumbuh di luar rahim, iaitu dalam tisu atau organ lain. Walau bagaimanapun, penyakit ini berlaku tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Hampir 1 daripada 7 wanita pada peringkat umur di antara 30 hingga 45 tahun menghidapinya. Dianggarkan 33% wanita di Malaysia yang menghidap endometriosis menderita dalam diam selama lebih 9 tahun sebelum mendapatkan rawatan. Selain itu, endometriosis juga boleh memberi kesan secara psikologi dan sosial terhadap pesakit jika tidak diambil serius. Namun, ianya masih boleh dirawat. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran golongan wanita tentang penyakit ini? Baik, itu laporan ringkas sebagai pembuka topik kita pada hari ini, iaitu endometriosis. Okey, secara jujur saya nak tanya pada Hawa. Kita dah dengar pendapat wanita sebelum kita berehat dan laporan ringkas tadi. Hawa sendiri sedar tak tentang
endometriosis ni sebenarnya? Itulah Farin, biasanya wanita bila datang haid ataupun apabila rasa kurang selesa ataupun sakit, senggugut, lazimnya di sekeliling mereka akan cakap, oh biasalah tu senggugut apabila datang haid. Tetapi apabila saya baca dengan lebih lanjut, oh ini sebenarnya bukan biasa, tak boleh kita ambil mudah sebenarnya. Dan mungkin inilah yang harus para wanita di luar sana ambil tahu, tidak kira bujang maupun dah berkahwin. Baik, hari ini telah bersedia pun di dalam talian bersama dengan kita seorang ketua jabatan dan pakar perunding Jabatan Obstetrik dan Ginekologi PPUM, iaitu Profesor Madya Dr. Mukri Hamdan. Assalamualaikum Doktor. Halo, Assalamualaikum. Ataupun saya as Prof ya. Okey, Prof Dr. Mukri, dan juga kita bersama yang dah tersenyum tu, Puan Surita Morgan, Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia ataupun My Endosis. Okey, Hawa. Okey, Hawa mesti ada soalan kepada Prof ni. Betul-betul Hawa nak tahu ni. Silakan. Baiklah doktor, endometriosis. Boleh doktor terangkan sebagai permulaan secara bahasa mudahnya apa itu endometriosis ni? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Endometriosis ni actually adalah condition yang mana tisu yang sepatutnya berada di dalam dinding rahim actually dijumpai di luar rahim, dan tempat-tempat yang biasa yang dia dapati ialah di ovari, kita panggil dia endometrioma, dan ia boleh juga didapati di peritoneum, fallopian tube, yang mana ia juga adalah tisu yang yang aktif, yang mana sekiranya diorang period, dia masih lagi mengeluarkan darah, dan tetapi dia terperangkap dan tidak boleh keluar melalui darah haid, dan menyebabkan pesakit itu mengalami senggugut yang kuat. Okey, ini bermakna kan Prof, bermakna okey, kalau kita cakap bahasa pasar lah. Maksudnya kalau darah haid tu kita fahamkan sebagai darah kotor yang harus keluar lah, yang harus keluar sepenuhnya. Tetapi bermakna ianya masih lagi tertinggal di dalam tubuh seorang wanita dan boleh menimbulkan kesakitan, tetapi juga apa implikasi-implikasi lain yang berbahaya seandainya perkara ini tidak dikesan awal. Okey, baiklah. Seperti yang video yang awal tadi, kita memang ketahui pasien yang mempunyai endometriosis agak lambat didiagnose kerana dia memerlukan banyak proses sehingga 6-7 tahun. Pesakit-pesakit ini selalunya akan datang ke hospital atau klinik kita dengan dua simptom, iaitu satu, senggugut yang kuat ataupun abdominal pain, dan satu lagi iaitu infertility, dia sukar untuk mendapat zuriat. So ini dua simptom yang selalu akan datang ke klinik saya, dan tetapi ada juga yang a combination, maksudnya dia ada sakit dan juga susah nak mendapatkan zuriat, yang mana is difficult untuk nak kita rawat sakit-sakit seperti ini. Okey, simptom-simptomnya begitu jelas ya Prof, kalau kita lihat antaranya senggugut dan juga suka mendapat zuriat. Tetapi lazimnya kalau senggugut ini ramai yang ambil mudah dan rasakan itu biasa sebenarnya. Baik, sebelum kita tanyakan lagi kepada Prof, kita juga bersama Puan Surita yang juga merupakan Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia. Baik. Okey, maknanya Puan Surita adalah seorang yang pernah melalui pengalaman mengidap endometriosis ini. Jadi cukup menarik untuk kita berkongsi kisah daripada beliau, dan itu juga yang menjadikan beliau tergerak hati untuk mengasaskan persatuan ini. Okey, baik Puan Surita kembali di dalam talian. Okey. Apa khabar semua? Baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, sebenarnya saya adalah pesakit endometriosis. Ya. Mula ada kesakitan haid kronik semasa saya berumur 19 tahun. Tahun 1995. Lama tu. Okey. So masa itu kesedaran tentang endometriosis adalah amat rendah, sehingga kan ramai golongan doktor GP yang masih tak tahu tentang endometriosis. So kesakitan kronik saya ialah sebelum haid, semasa haid dan selepas haid. So cuba bayangkan saya ni, so kesakitan saya ni bertambah teruk tahun demi tahun sejak saya 19 tahun lagi.
Dan kebanyakan doktor pada masa tu hanya beri saya ubat tahan sakit. Dan ramai pula yang tak percaya, doktor yang tak percaya yang saya mempunyai kesakitan yang benar dan mereka menganggap toleransi sakit saya tu rendah. Okey. Apa saya dapati ialah ubat tahan sakit saya makin lama makin kuat dan kadang-kadang tak berfungsi langsung. So susah pula masa tu saya muda. Tapi pengalaman yang paling teruk ialah meyakinkan orang di sekeliling saya yang saya benar-benar sakit. Sebab endometriosis ni tak dapat dilihat dari luar. Kan? Saya nampak macam sihat kan. So ramai daripada mereka percaya saya berpura-pura sakit, membesar-besarkan kesakitan saya. Dan ada juga yang percaya saya ni malas, nak lari daripada kerja dan mengalami tekanan emosi. So ini memang susah untuk remaja. Masa tu saya remaja, saya memang mengalami diskriminasi yang teruk. Yang paling perit ialah diskriminasi daripada wanita lain yang ada endometriosis. Mereka beranggapan kalau mereka boleh tahan sakit mereka, kenapa pula saya membesarkan kesakitan saya? Pada masa tu tahun 1990-an. So ada yang anggap saya sakit kerana saya kurang bersenam atau tidak menjaga pemakanan saya. Itu anggapan yang salah tu. So dia sebelum nak kahwin pada tahun 2001 melalui scan pakar sakit puan, baru saya diberitahu saya ada endometriosis. So masa tu rasa saya lega. Sebab ingatkan penyakit ni akan hilang selepas pembedahan. Malangnya, tak sangka dari itu saya dioperate banyak kali. Selepas pembedahan pun keadaan saya tak improve. So, sampai sekarang saya masih mengalami penyakit ni. Dan sebenarnya saya kehilangan kualiti hidup saya dan beban kewangan adalah amat besar sebab setiap kali membuat pembedahan memerlukan saya pun susah mengandung. Anak pertama saya meninggal dalam kandungan semasa 7 bulan. Semasa itu tekanan emosi memang sangat teruk, tapi saya tak putus asa. Saya sekarang ni ada anak 17 tahun dan anak perempuan dan anak 10 tahun, anak lelaki. Anak saya tu ialah bayi pramatang. So bukan semua macam saya. Kalau tengok ramai juga pesakit endometriosis yang tak boleh mengandung. Baik. Dan masalah kesuburan adalah satu daripada simptom endometriosis. Okey, Puan Surita, satu perkongsian yang memang cukup-cukup mencelikkan minda kita sebenarnya tentang isu ini, Hawa. Sebab kalau kita lihat daripada perkongsian Puan Surita tadi, memang memberi kesan kepada emosi. Terutamanya sekali apabila orang di sekeliling tidak memahami ataupun memperlekehkan apa yang dirasai oleh Puan Surita. Kerana mereka tidak ada kesedaran. Pada waktu itu. Ya. Baik doktor, kalau tadi doktor sudah kongsikan antara simptom-simptomnya, tetapi ada tak faktor-faktor yang jelas yang membawa kepada penyakit endometriosis ni, doktor? Okey, mungkin doktor boleh unmute-kan mic doktor. Kami tak dengar. Okey, terima kasih. Okey. Benda ni memang selalu ditanya oleh pesakit saya. Kenapa saya mengalami endometriosis padahal ada ramai wanita lain yang tidak. Sebenarnya banyak teori di belakang pembentukan endometriosis ni dan selalunya disebabkan oleh retrograde menstruation yang mana sepatutnya keluar setiap bulan tetapi dia keluar melalui tube fallopian sehingga dia berkumpul membentuk endometriosis. Dan kalau nak ikutkan teori ini juga tidak semuanya betul kerana kebanyakan wanita juga mempunyai menstruation retrograde tetapi bukan semua yang akan dapat benda ini. Dan satu lagi juga disebabkan oleh ketahanan badan untuk melawan blood yang terkumpul tersebut. Dan jika tidak dirawati ataupun tidak didiagnoskan
secepat mungkin, dia mungkin akan menyebabkan condition yang lebih teruk. Dan untuk pengetahuan, endometriosis ni mempunyai beberapa stage, iaitu 4 stage. Yang mana stage pertama, macam Puan Surita cakap tadi, kita tidak dapat diagnosis secara mudah atau cepat melalui ultrasound ataupun sejarah isi saja. Tetapi bila dia membentuk cyst atau sister di ovari, kemungkinan kita boleh dapat detect melalui ultrasound, dan selalunya ultrasound ni dilakukan transvaginally daripada bawah, internal scan. Dan kalau stage 1 atau stage 2, kita hanya boleh dapat tahu diagnosis ini melalui laparoskopi, yang mana kita perlu buatkan satu pembedahan kecil melalui whole surgery, yang mana kita akan masukkan kamera di bahagian pusat wanita tersebut untuk kita dapat lihat dan inspect apa yang berada di dalam pelvis tersebutlah. Seperti yang saya cakap tadi, dia berada di mana-mana saja, di fallopian tube, ovari, yang hanya kita boleh nampak melalui laparoskopi, melainkan dia telah hingga ke stage 4, yang mana cyst tu akan ada dan timbul dan boleh detect melalui ultrasound. Okey, Prof. Berdasarkan perkongsian Puan Surita sebentar saja, Dian, ada satu perkara yang sebenarnya merisaukan juga, kerana selalu simptom endometriosis ni disalah tafsir, disalah ertikan, dan kemudian kesedaran orang pun hampir orang kata sangat-sangat rendah lah sebenarnya. Jadi kepada para wanita, bilakah masa yang sepatutnya mereka berjumpa dengan doktor untuk berceritakan tentang masalah yang mereka hadapi ini? Ya. Yang terbaik. Selalunya orang kata benda ni biasa. Tapi bila kena jumpa doktor tu? Ya. Soalan yang baik ni. Sebab senggugut ni kemungkinan adalah biasa, dianggap biasa oleh wanita. Tetapi bila senggugut ini merosakkan kualiti hidupnya, maksudnya untuk belajar, mungkin dia tidak boleh pergi ke sekolah dan tidak boleh dapat menghadiri program-program luar, yang mana dia menyebabkan terlalu sakit yang teruk, ataupun yang bekerja tidak perlu mengambil MC yang agak kerap setiap bulan. Dan seperti Puan Surita ceritakan tadi, dia punya karakteristik pain dia adalah sehari atau 2 atau 3 hari sebelum actual menstruation tu. So kalau benda ni berlaku, kita perlu jumpa doktor, dan kita boleh treat secara empirical. Maksudnya tak perlulah buat laparoskopi yang menakutkan macam saya cakap tadi. Tetapi dia boleh dengan hanya mendapat sejarah penyakit tersebut, dan juga kita boleh rawat dia secara empirical. Ini terbukti bila kita hanya rely on laparoskopi, dia punya diagnosis tu lewat hingga ke 6 hingga 7 tahun. Yang mana dengan sejarah saja dan juga physical, kita boleh dapat mendiagnose endometriosis dengan lebih awal dan mengelakkan dia pergi ke stage yang lebih teruk lagi. Ya. Prof, boleh ke kalau kita katakan haid yang tidak konsisten itu merupakan antara simptom-simptomnya juga, Prof? Yang tidak teratur betul. Saya pun nampak dari video tadi. So sebenarnya itu bukan simptom endometriosis. Selalunya endometriosis dia mempunyai period yang tetap, tetapi mempunyai sakit period yang agak tinggi berbanding dengan period pain yang biasa. Dan selalunya bukan melibatkan irregular menses ataupun period yang tidak teratur. Okey. Baik, kita kembali bersama dengan Puan Surita. Okey, Puan Surita. Okey, Puan Surita nampaknya tidak ada. Okey, dah kembali bersama dengan kita. Okey, ingat hilang sekejap tadi. Okey, Puan. Kita dah dengar penjelasan Puan pada peringkat awal tadi, dan saya sempat juga menjengah ke laman Facebook kami. Saya lihat ramai juga sebenarnya wanita secara statistiknya mengalami penyakit ini sebenarnya, Hawa. Okey, tapi apa yang kami ingin Puan Surita kongsikan adalah tentang kesedaran kepada wanita-wanita di luar sana tentang isu ini, dan juga untuk kita mengelakkan stigma dan juga diskriminasi daripada apa yang Puan Surita kongsikan sebentar saja tadi tu. Ya.
Okey, terima kasih. Sebenarnya macam ni, oleh kerana pengalaman pahit saya kesorangan pada tahun 2014 saya pula berinteraksi dengan wanita di luar negara. Movement dekat luar memang bagus sangat untuk mengurangkan kesedaran endometriosis. Ya. So pelawa saya menubuhkan Persatuan Endometriosis Malaysia. So rakan saya, kami menubuhkan persatuan kami pada tahun 2014. Persatuan kami adalah persatuan yang pertama untuk support wanita yang mengalami penyakit ini. So tujuan persatuan kami ialah mewujudkan kesedaran dan mengadakan ceramah untuk mendidik orang ramai tentang endometriosis supaya rakyat Malaysia benar-benar faham tentang penderitaan wanita yang mengalami endometriosis. Dan wanita ini tidak perlu menyembunyikan kesakitan mereka. Ya. So ceramah tentang kesedaran endometriosis amat penting kerana ia dapat membantu pihak majikan, agensi masyarakat umum memahami lebih lanjut tentang penyakit ini supaya wanita macam saya ni tak didiskriminasi. Ya. Kita selalu sangka yang kami ni ada masalah senggugut. Sebenarnya bukan macam tu kan. So penyakit endometriosis seperti yang apa yang diberitahu oleh Prof. Dr. Mukri memang penyakit yang serius dan perlu dirawat. Pendedahan yang kami buat ialah menyediakan informasi tentang endometriosis melalui laman web kami iaitu myendosis.org dan Facebook page kami Endomarch Malaysia. Itu yang kita nak tahu. Kami juga bekerja sama dengan pihak hospital juga untuk mengadakan ceramah tentang endometriosis. Baik, kesedaran tu memang begitu penting untuk menyokong dan bagi orang sekeliling memahami apa yang sedang pesakit itu rasai. Dan seperti yang dikongsikan oleh Puan Surita tadi, kesan-kesan emosi yang dialami apabila bukan sahaja orang sekeliling tapi doktor juga ada berpendapat itu hanya senggugut biasa memberi ubat penahan sakit. Pendapat doktor sendiri bagaimana penyakit ini boleh memberi kesan emosi kepada seorang pesakit tu? Sila Prof. So benda ini akan melibatkan dia punya function di luar sana seperti bekerja ataupun sebagai pelajar akan affected lah, affected. So saya rasa pesakit-pesakit yang mempunyai masalah senggugut kuat ataupun abdominal pain during menses ni perlu rawat secara sensitif. Okey, kita perlu respect apa presentation dia. So kita perlu dapatkan diagnosis secepat mungkin dan rawat setelah dapat diagnosis tersebut. Saya harap pesakit-pesakit seperti ini, pesakit saya kena bring forward your masalah. Kerana ubat-ubatan dia boleh dirawati dengan ubatan biasa saja dan juga hingga ke ubat-ubatan yang complicated dan menggunakan hormon dan sebagainya. Baik Prof, untuk kita memperjelaskan lagi lah di penghujung perbincangan kita ini, adakah endometriosis itu adalah sis atau punca sis dan adakah ianya juga adalah punca utama kepada kanser sebenarnya? Okey. Ini bila dia mendapat progress to stage ketiga atau keempat, selalunya dia mempunyai cyst di ovari. Dan soalan yang kedua tadi, adakah dia akan jadi precursor for cancer? Sebenarnya tiada evidence, tetapi ada juga pesakit-pesakit yang ada endometriosis ini berisiko untuk mendapat kanser ovari seperti clear cell atau adenocarcinoma, yang mana itulah kenapa kita perlu lakukan laparoskopi untuk membuang sis tersebut untuk mendapat diagnosis yang lebih tepat menggunakan histopatologi sebelum kita lebih selesa untuk kata okey pesakit ini ada endometriosis saja. Dan untuk pengetahuan, endometriosis ini bukan kanser, dia benign disease, dia macam sis biasa, cuma dia punya karakteristik tu macam kanser, dia boleh merebak, dia boleh datang kembali
dan dia memang sukar dirawati, dan selalunya we never win, we very difficult to win. So kita kena betul-betul merancang macam mana nak merawat seperti itu. Baik, penjelasan yang cukup jelas daripada Prof. Baiklah, Puan Surita, mungkin Puan boleh kongsikan kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton pada ketika ini tentang betapa pentingnya kesedaran mengenai endometriosis ni bukan sahaja kepada kaum wanita tetapi kepada semua, kaum lelaki juga khususnya. Okay. So, nasihat saya ialah sebagai wanita, kami sentiasa perlu membuat pemeriksaan kesihatan dan jangan malu jumpa pakar sakit puan. Itu yang penting. Kalau sakit itu sangat teruk kan menghindari diri kita berfungsi atau berinteraksi dengan orang lain, maksudnya ia tidak normal. So perlu dirawat dan perlu menjumpai doktor pakar puan. So saya juga mempelawa semua, bukan saja pesakit, semua orang melawat laman web kami myendosis.org untuk mendapat keterangan lanjut tentang endometriosis. Baik. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Surita Morgan, Presiden Persatuan Endometriosis Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Mukri Hamdan, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Jabatan Obstetrik dan Ginekologi PPUM. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Okey. Baik, jadi Hawa, apa yang mungkin saya dapat pelajari, saya dapat simpulkan. Pertama sekali, masyarakat jangan ada stigma. Jangan mendiskriminasikan kalau ada mereka, para wanita yang ada mengalami kesakitan yang keterlaluan apabila mereka datang haid. Kedua ialah bagi mereka yang selalu kena macam wanita selalu segut, kalau dah rasa menjejaskan kualiti kehidupan, jumpa doktor. Betul, jangan malu dan jangan sembunyi apa yang dirasai itu. Terus dapatkan rawatan sebelum semuanya terlambat. Apa yang menarik, kita ada myendosis untuk anda membuat rujukan dan juga ada kaedah rawatan untuk anda. Sempat saya tengok kat dalam ni, semua yang pernah ada pengalaman kena endometriosis ni, sakitnya Tuhan saja yang tahu, memang sakit sangat. Saya pasti hanya pesakit itu sendiri yang tahu sebenarnya. Ya, betul tu Farin. Susah untuk kita nak terangkan bagaimana kesakitan tu. Dan harapnya perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak membuka mata dan minda kita semua untuk sama-sama kita sedar tentang betapa pentingnya untuk kita terus mendapatkan rawatan jika mempunyai apa-apa simptom yang menyakitkan. Terima kasih kepada anda yang menonton kita dari awal sampailah sekarang. Betul. Dan kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Kerana kita akan berehat, tapi kembali kita akan berhibur dengan seorang artis yang cukup hebat dengan lagu terbaharunya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Aku tahu rasa cinta padamu, semua terjadi tak pernah ku minta. My life
temani setiap detik hidupmu. Selamanya aku penjaga cintamu. Untuk selamanya. Maafkan aku yang tak bisa berhenti mengharap kamu, menghapusmu dari pikiranku, karena kau telah larut di dalam hatiku. Tulus cintaku takkan membuat aku jauh darimu. Temani setiap detik hidupmu. Selamanya aku penjaga cintamu. Untuk selamanya. Mengharapkanmu bila dengar baik lirik lagu sebentar saya tadi, nadanya juga itu bagi mereka yang sedang mengharap, sedang di alam percintaan pasti dapat merasakannya. Terbuai dengan lagu tu ya. Baiklah, bersama kita penyanyinya Fendi Khalif Basker. Hello, Assalamualaikum Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, okey. Fendi yang merupakan seorang pemain drum kepada kumpulan Khalif Basker. Kini mempunyai single anda yang tersendiri. Fendi, saya suka lagu tu, Fendi. Oh, terima kasih. Wah. Terima kasih. Okey, tentang terciptanya lagu ini dah beberapa ketika juga 2020 tempoh hari kan. Okey, mungkin boleh terus diketengahkan kepada para penonton wanita hari ini dan juga peminat-peminat anda. Silakan. Okey, lagu Mengharapkanmu ni diciptakan sepenuhnya oleh saya dan kita rilis pada tahun lepas lah, bulan 8. So disebabkan pandemik sekarang baru dapat promosi lah. Apa kisahnya tentang Mengharapkanmu ni, Fendi? Ui, panjang cerita dia. Panjang cerita. Pendek kan, tapi cerita. Okay, Mengharapkanmu ni ceritakan tentang seseorang lelaki yang mengharapkan orang yang dah jadi milik orang lain. Macam itulah. Wah, ringkas betul tu, Fendi. Ringkas betul. Siapakah penulis liriknya, Fendi? Memang sepenuhnya ciptaan saya. Okey. Dan di sebalik itu juga ada kisah-kisah juga kan. Kita tahu juga Fendi mendapat inspirasi untuk bukan saja runut bunyinya tetapi liriknya ini. Ada sebarang kisah di sebaliknya ke, Fendi? Macam saya cakap tadi, saya ada juga berita yang keluar di media-media masa lepas yang menceritakan tentang saya frust dengan perempuan yang normal. So memang begitulah cerita dia. Betul lah yang diceritakan. Terima kasih kerana berkongsi. Okey. Biasanya dengan lagu Mengharapkanmu ni, apa harapan Fendi sendiri dan mesej-mesej yang ingin disampaikan kepada peminat-peminat Fendi melalui lagu ni? Okey, bagi saya yang paling penting adalah berharap tu tak salah, tapi ada sampai satu ketika kita kena move on bila benda tu bukan jadi hak kita lah. Macam tu. Dengar tu awak. Kena kental. Okey, ini Fendi, izinkan saya juga bertanya kan Fendi kan. Okey, Fendi adalah pemain drum kepada kumpulan Khalif Basker ini. Kita nak memperbetulkanlah ataupun mungkin ada yang mula beranggapan masing-masing dah ada lagu sendiri pula termasuk pemain drumnya. Mungkin boleh ceritakan tentang keputusan Fendi mempunyai lagu anda sendiri.
Okey, bagi saya, Kalibaskas adalah satu band yang semua ahli-ahlinya talented. Ya. Maksudnya Azmi Setuju. ada bakat kita sendiri, saya alhamdulillah ada diberi bakat untuk mencipta lagu dan alhamdulillah dah pernah produce lagu orang lain pun, alhamdulillah. So macam tu juga dengan Zaki, Nadira dengan Irwan. So masing-masing ada kelebihan. Ya. Cuma di tengah pandemik ni ada yang buat dalam bidang muzik, ada macam abang Zaki Kalibaskas, dia berniaga, ada berniaga sikit. Jadi macam So, Fendi begitu juga ambil dengan keputusan Irwan. buat lagu. Kalau kita tengok kan, Fahdin bukan saja talented tapi sebenarnya multi talented, serba boleh, serba berbakat. Baik, kalau lepas sekarang ni mengharapkanmu, adakah selepas ni ada single-single terbaru memilikimu ke pula? Apa perancangan Fendi seterusnya? Okey, kalau untuk perancangan mengharapkanmu ni sebenarnya kita ada buat sequel Masih Mengharapkanmu sebenarnya. Tapi sebelum Masih Mengharapkanmu, kita ada satu rilis lagu yang tajuk Ikhlas Cinta. Okey. Mungkin akan rilis selepas raya mungkin, insya-Allah. Wah, saya pasti. Dan ada special, saya ada buat satu lagu. Silakan. Tajuk lagu dia Hawa. Memang ada tajuk lagu. Betul. Hawa. Betul ke Fendi? Betul. Serius, memang kebetulan. Tujukan kepada hawa ke ataupun untuk wanita ke? Mungkin boleh cerita, bagi teaser sikit. Okey, lagu tu sebenarnya menceritakan tentang seseorang lelaki yang ada seseorang wanita yang mengubah hidup dia. So nak ubah nama macam wanita tu macam biasa sangat, so kita letak Hawa lah. Alhamdulillah, saya tiba-tiba tumpang terharu. Mungkin penerbit kita nak minta Fendi nyanyi sikit, mungkin satu rangkap ke? Boleh dengarkan sikit agaknya? Boleh sikit, okey. Kau adalah wanita yang terlalu mulia untuk disakiti. Dengan dirimu ku merasa cukup sempurna. Fendi. Terima kasih. Seronok anda telah membuat kami, terutamanya Hawa, rasa sangat-sangat teruja menantikan kemunculan lagu baru daripada anda. Okey, Fendi, kita ucapkan selamat berjaya kepada anda. Jadi kepada para penonton, kalau nak cari lagu Fendi ni di YouTube semua dah ada. Saya nampak video klipnya semua dah ada Fendi Ada. Ada jalan cerita lagi video klip dia tu. Betul. Baik. Kita ucapkan selamat berjaya kepada Fendi dan kami menantikan lagu-lagu dan karya terbaru daripada anda. Terima kasih sekali lagi Fendi. Terima kasih menghiburkan kami pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Betul Hawa. Ada lagu berjudul Hawa tak lama lagi. Selepas ni dia buat Fahdin pula. Baiklah, kepada anda penonton wanita hari ini, kami di sini ingin berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kepada para penonton wanita hari ini kerana bersama dengan kita sepanjang siaran hari Khamis ini. Jadi kita harap pengisian kami telah membawakan satu pencerahan dan informasi yang terbaik untuk anda semua. Tapi kita nak terus memberi fokus kepada hari esok Hawa. Satu topik yang sangat menarik yang kami akan bincangkan di wanita hari ini, iaitu kongkong atau dikongkong. Okey, mungkin kalau orang tak faham, kita cakap pasal tentang ni lah. Possessive. Possessiveness. Apa pendapat Hawa? Saya rasa orang yang suka mengongkong ini dia suka mengawal lah. Dan adakah itu memberi kebebasan kepada pasangannya? Okey, tapi satu perkara mengenai kongkong atau dikongkong ni, selalu orang kata mengaitkan lelaki, kerana lelaki ni lebih ada sifat kuasa ataupun dominan untuk mengongkong. Tapi untuk wanita zaman sekarang pun susah juga. Saya ada kawan-kawan nak pergi main bola, kena tanya isteri dulu, boleh tak saya pergi bola? Jangan pergi main bola, jangan pergi main futsal, tak boleh lepak, tak boleh apa. Kena kongkong juga. Okey, amboi Fahdin. Macam ruahan pula Nak lawan tapi tak sempat dah habis masa. Baiklah, kepada anda terus bersama kami pada esok hari 12.30 hari. Kami ingin berundur diri pada waktu ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya, usahawan ibu istri permaisuri.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada